Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Ahmad Syahid bin Wan Abdul Lutfi, nombor matrik A183440, kampus Kota Baru. Jadi insyaAllah untuk tugasan pembentangan subjek fiqh, ibadat dan munakahat, saya diberi tajuk iaitu uzur yang membolehkan berbuka puasa dan pergantian puasa. Di dalam bab ni kita akan bincangkan golongan-golongan yang dibolehkan berbuka puasa dan macam mana cara untuk menggantikan puasa mereka. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ila akhir ayat. Yang bermaksud puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam keadaan bermusafir, maka dibolehkan kepada dia untuk berbuka. Kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak mana hari yang berbuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya untuk berpuasa kerana tua dan sebagainya, wajib kepada mereka untuk membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Surah Al-Baqarah ayat 184. Secara umumnya ayat ini menerangkan tentang mereka yang diberi kebenaran untuk berbuka puasa, mereka yang diberi keuzuran untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Akan tetapi walaupun diberi kebenaran untuk berbuka puasa, wajib kepada mereka yang meninggalkan puasa itu untuk mengqada ataupun menggantikan puasa pada hari-hari yang lain. Pada hari selepas Ramadan, wajib kepada mereka untuk menggantikan puasa yang telah ditinggalkan. Wajib kepada mereka yang mampu. Kita akan terangkan secara detail selepas pada ini, insya-Allah. Jadi seterusnya kita masuk kepada jenis-jenis uzur yang dibenarkan oleh syarak untuk berbuka puasa. Yang pertama, orang yang musafir. Musafir ini dimaksudkan dengan mereka yang perjalanannya melebihi 2 marhalah. Jadi dibenarkan untuk berbuka. Yang kedua, orang yang sakit. Orang sakit yang mana jika mereka meneruskan berpuasa akan memberi mudarat kepada mereka, ataupun tidak mampu untuk mereka berpuasa kerana sakit yang dialami. Yang ketiga, orang tua. Orang tua yang sangat-sangat lemah, yang tidak mampu dah untuk berpuasa, maka dibenarkan oleh syarak untuk mereka berbuka ataupun tidak berpuasa. Yang keempat, pesakit-pesakit kronik. Pesakit kronik ini pesakit yang penyakitnya amat berbahaya jika puasa diteruskan. Jadi dengan keuzuran yang diberi, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, wanita yang hamil. Wanita hamil yang bimbang akan kandungannya ataupun akan dirinya, jika dia berpuasa maka akan terjejas kepada dirinya ataupun kepada kandungannya, maka dibenarkan untuk dia tidak berpuasa. Dan yang terakhir, wanita yang menyusukan bayi. Wanita yang menyusukan bayi juga dikecualikan daripada berbuka puasa, daripada berpuasa. Jadi kita masuk kepada bagaimana cara untuk menggantikan puasa bagi mereka yang sakit dan mereka yang bermusafir. Secara asasnya mereka wajib menggantikan puasa sebelum masuknya Ramadan pada tahun baru, pada tahun hadapan, wajib kepadanya untuk ganti puasa. Macam mana kalau tak ganti? Dengan sengaja ditinggalkan puasa dan tidak menggantikan puasa yang telah ditinggalkan, maka berdosa kepadanya, dan wajib kepada mereka untuk menggantikan puasa tersebut, dan wajib juga kepada mereka untuk membayar fidyah, iaitu 1 cupak makanan asasi. Macam mana mereka? Jadi kalau mereka sakit yang dihadapi berterusan sehingga masuknya Ramadan pada tahun baru, maka tidak wajib kepadanya untuk mengqada puasa tersebut, kecuali jika dia sempat sihat sebelum masuk Ramadan tahun baru, maka wajib qada puasa yang ditinggalkan, dan tidak perlu
dan jika tidak sempat juga, maka tidak wajib untuk qada dan tidak perlu untuknya, tidak jatuh wajib kepadanya untuk membayar fidyah atas puasa yang telah ditinggalkan. Jika mereka mati dan tidak sempat untuk menggantikan puasa tersebut, maka jika tidak sengaja ditinggalkan puasa, maka diampunkan dosanya. Jika sengaja, ahli kerabat ataupun walinya ataupun ahli keluarga yang terdekat sunat untuk menggantikan puasa untuknya. Jika tak ada orang yang menggantikan puasa untuknya, maka ahli waris ataupun walinya dikehendaki untuk mengeluarkan fidyah daripada harta peninggalannya. Jika tak ada harta, maka ahli waris tersebut perlu mengusahakan harta lain untuk membayar fidyah kepada orang miskin atas puasa yang ditinggalkan oleh si mati tadi. Seterusnya kita masuk kepada cara menggantikan puasa bagi mereka yang tua dan bagi mereka yang sakitnya tiada harapan sembuh. Disebabkan ketuaan dan sakit yang dihidapi, maka satu sahaja cara untuk mereka menggantikan puasa. Nak ganti puasa pun dah tak mampu kerana tua. Yang kedua, nak ganti puasa pun tak mampu. Jika mereka berpuasa, maka akan mendatangkan mudarat yang besar kepada mereka yang jika mereka berpuasa. Jadi satu sahaja cara untuk mereka menggantikan puasa, iaitu wajib membayar fidyah dengan bersedekah satu cupak makanan asasi untuk setiap hari yang ditinggalkan. Kalau 25 hari yang ditinggalkan, maka 25 cupak wajib dibayar oleh mereka yang meninggalkan puasa itu tadi. Yang terakhir, kita masuk kepada cara untuk menggantikan puasa bagi wanita yang mengandung atau wanita yang hamil dan wanita yang menyusukan anak. Cara menggantikan puasa bagi mereka yang mengandung, yang mana mereka takut jika dia berpuasa akan mendatangkan mudarat kepada diri mereka sendiri tanpa melibatkan bayi dalam kandungan, maka dia hanya perlu qada, perlu ganti puasanya sahaja pada hari selepas Ramadan. Yang kedua, jika mereka meninggalkan puasa kerana menakutkan jika dia meneruskan berpuasa akan mendatangkan mudarat kepada anak dalam kandungannya, maka wajib kepada wanita tersebut untuk menggantikan puasa selepas bulan Ramadan dan wajib juga untuk membayar fidyah. Jadi wanita yang takut untuk yang bimbang akan kandungannya dalam perut akan mendatangkan mudarat jika puasa diteruskan, maka dua benda yang perlu dibuat iaitu wajib ganti dan juga wajib membayar fidyah. Itu sajalah pembentangan saya pada kali ini untuk uzur yang dibolehkan berbuka puasa dan cara untuk menggantikan puasa. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.